ingin menerangkan tentang pengaruh uh, India dan juga Jepun terhadap tamadun di tanah Melayu ini, yang mana akan diterangkan oleh saya sendiri, Muhammad Firdaus bin Abdullah, dan Muhammad Asif bin Muhammad Fahmi, Naim bin Muhammad Rashid dan juga Muhammad Fakhrul Razi bin Asif. Okey, kita mulakan dengan Muhammad Asif. Okey, pada hari ini saya akan menentangkan tentang apakah sumbangan tamadun Jepun terhadap negara Malaysia sendirilah. Saya akan menerangkan tentang dalam aspek politik. Tamadun Jepun ni dia menyumbangkan antaranya sistem beraja dan beraja berperlembagaan di negara kita lah, yang mana sehingga hari ini sistem itu diguna pakai, dan juga sistem itu berfungsi sebagai raja dianggap sebagai ketua negara untuk mentadbir negara lah dan berkuasa terhadap negara tersebut. Itulah antara sumbangan di dalam aspek politik yang diberikan ataupun dipengaruhi oleh Malaysia terhadap tamadun Jepun sehingga hari ini. Itu sahaja. Tamadun Melayu. Tamadun Melayu. Okey. Okey, seterusnya kita berpindah pula kepada Muhammad Fakhrul Razi. Okey, Alhamdulillah, terima kasih kepada Firdaus. Okey, jika Asif memberi pandangan mengenai sumbangan tamadun Jepun kepada tamadun Melayu. Okey, kali ini giliran saya pula untuk memberi apakah sumbangan tamadun India kepada tamadun Melayu. Okay, di sini saya ingin menyentuhkan mengenai sumbangan tamadun India dari segi adat istiadat. Okey, saya rasa benda ni Firdaus sendiri pun perasan yang mungkin Firdaus perasan benda ni tapi Firdaus tak tahu. Tak tahu yang perkara ini adalah datang daripada tamadun India. Okey. Yang pertama ialah adat melenggang perut atau kirim perut. Okey, semua tahu benda ni memang jadi kebiasaan bagi orang Melayu lakukan di Malaysia. Okey, yang sebenarnya adat melenggang perut ini ialah merupakan adat yang digunakan oleh tamadun India. Okey, yang kedua kita ada adat berinai. Okey, benda ni kita biasa tengok bila berkahwin, bila ada majlis pernikahan, ada pasangan maupun lelaki ataupun perempuan. Mereka akan meletakkan inai di bahagian tangan mereka. Okey, adat berinai ini juga merupakan adat daripada India. Yang ketiga, kita ada adat bersanding. Ini juga merupakan adat dalam perkahwinan di Melayu yang pada masa kini sering digunakan oleh masyarakat Melayu. Okay, adat bersanding ini juga merupakan adat yang datang daripada tamadun India. Dan yang terakhir kita ada adat membelah mulut bayi. Okey, saya rasa itu saja setakat ini daripada saya, Firdaus. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, kalau Asif menerangkan politik tentang raja berperlembagaan dan juga sistem beraja, dan Fakhrul Razi menerangkan tentang iaitu adat istiadat yang dipengaruhi daripada ataupun yang mana kita ambil daripada India. Okey, sekarang ni kita beralih kepada Muhammad Naim pula yang akan menerangkan selain daripada politik dan juga adat, apa lagi yang tamadun kedatangan Jepun dekat tamadun Melayu ni, apa lagi yang dia membuatkan masyarakat di tamadun Melayu ni terpengaruh? Sila teruskan, Naim. Baiklah, terima kasih Muhammad Firdaus. Saya akan meneruskan bagi menerangkan apakah sumbangan tamadun Jepun terhadap tamadun di Malaysia. Okey. Jepun telah menyumbang kepada sistem keselamatan yang Malaysia ada pada waktu kini. Antaranya adalah Jepun memiliki sebuah pasukan pertahanan diri yang terletak di bawah penguasaan Kementerian Pertahanan dan terdiri dari pasukan pertahanan diri darat Jepun, pasukan pertahanan diri laut Jepun dan pasukan pertahanan diri udara Jepun. Seperti yang kita tahu, Malaysia juga mempunyai pasukan-pasukan pertahanan yang
sama seperti tamadun Jepun. Malaysia juga mempunyai pasukan pertahanan negara seperti pasukan tentera Jepun yang terdiri daripada Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM, Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan Tentera Darat Diraja Malaysia. Kesemua pasukan ketenteraan ataupun pasukan keselamatan ini adalah di bawah Kementerian Pertahanan di Malaysia. Seterusnya, antara sumbangan tamadun Jepun terhadap tamadun Malaysia adalah dari aspek sosial. Jepun mengamalkan prinsip bekerja seperti dedikasi, menepati masa, prinsip perniagaan yang teguh, profesionalisme dan kreatif. Prinsip yang diamalkan di Jepun ini telah berjaya melahirkan pekerja yang mampu memajukan negara Jepun berdasarkan prinsip yang dipegang oleh rakyat Jepun. Seperti yang kita tahu, rakyat Jepun ni adalah rakyat yang berdisiplin. Yang paling istimewa ataupun terkenal yang dipandang tinggi oleh masyarakat seluruh dunia adalah dari segi disiplin mereka menjaga kebersihan. Okey, oleh itu Malaysia telah mengambil ataupun mencontohi negara Jepun ni dari segi pelaksanaan kerja-kerja yang lebih baik dalam kalangan pegawai dan kaki tangan di Malaysia. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Naim. Okey, seterusnya beralih kepada saya. Saya pula, jikalau Asif menerangkan tentang sistem beraja, Naim menerangkan tentang sistem ketenteraan, Fakhrul Razi menerangkan tentang adat istiadat. Okey, saya pula akan menerangkan tentang agama, yang mana kedatangan India kepada tanah Melayu ini, ia telah membawa, kita tahu sendiri, wujudnya agama Hindu di tanah Melayu ini. Seperti sampai sekarang kita dapat tengok dengan adanya orang-orang Tamil. Yang mana banyaknya dekat tanah Melayu ni pada ketika itu adalah Hindu Buddha. Untuk pengetahuan bahawa Hindu Buddha ni sebenarnya agama dia adalah berasal daripada India, yang mana dia bangun daripada agama perkataan Buddha ni terbentuk daripada karya kerja Buddha yang bermaksud yang bangun daripada kesesatan dan keluar di tengah-tengah cahaya pandangan yang benar. Ini adalah definisi perkataan BUDH itu sendiri saja. Agama ni lahir di India pada abad ke-6 sebelum Masihi dan diasaskan oleh Siddhartha Gautama Buddha yang dilahirkan pada 563 sebelum Masihi. Tu dapat tak? Bahawa Buddha ni sendiri dia bukan lahir daripada Siam ataupun Cina, tapi sebenarnya dia lahir di India, yang mana bila India agama tu ada di India dan dia datang kepada tanah Melayu, lalu agama itu dibawa sendiri, dan sehingga hari ini di Malaysia terdapatnya banyak India yang beragama Hindu Buddha. Maksudnya adalah ada tentang konsep Deva Raja. Konsep Deva Raja ni tidak kekal lama, dia hanya kekal sementara, sehinggalah kedatangan Islam dekat tanah Melayu, yang mana dia menghapuskan konsep Deva Raja ni dan menggantikan dengan raja. Akan tetapi masih tinggal baki-baki pengaruh penggunaan tombak dan juga barang-barang pribadi raja yang lain. Yang seterusnya adalah kesenian, yang mana kesenian ni dia lebih kepada digunakan oleh masyarakat India pada hari inilah. Pada kesenian yang dibawa itu tarian daripada zaman dahulu sampailah sekarang masih dikekalkan. Itu sajalah yang dapat disebutkan. Okay, saya tertarik dengan kesenian yang disentuh Firdaus ini. Okay, izinkan saya untuk mencelah mengenai kesenian ini. Boleh Firdaus? Ya, boleh. Okay.
seperti video cakap tadi, kesenian dari segi seni tarian. Okey, daripada India dibawa ke seluruh dunia dan juga terpengaruh juga dalam masyarakat Melayu. Terdapat tarian yang dinamakan tarian Bharata Natyam dan tarian Khatak. Okey, dari segi seni bina pula, kita boleh lihat terdapat seni bina yang berasal daripada India, iaitu Masjid Kapitan Kling di Pulau Pinang dan masjid di Jalan Masjid India. Dan terdapat juga seni bina kuil di Batu Cave. Dan itu sahajalah. Okay, semua pernah tengok Batu Cave ni, yang di Batu Cave ni, kuil yang besar tu. Ya, pernah. Saya rasa Batu Cave ni dekat dengan rumah Hasib Betul, dekat rumah Asif. Dan nak tahu Masjid Kapitan Keling tu dia dekat dia dengan rumah saya sebab saya orang Penang. Awak orang Penang. Ya, saya orang Penang. Yang mana Masjid Kapitan Keling ni dibina oleh penata-penata India Muslim yang mana bekerja di bawah syarikat Hindia Timur SHTI pada masa tu. Maksudnya dia bawah India yang mana dibawa masuk ke Pulau Pinang oleh British untuk memajukan Pulau Pinang. Yang mana mereka ni lah yang memulakan pertempatan dan membina masjid ni. Mula dari Hindu-Hindu Muslim tu. Ataupun orang panggil Keling. Mereka lah yang membawa seni bina yang berasal daripada India tu. Mereka yang membawa seni bina tu dan mereka membina sendiri. Untuk masyarakat India Muslim. Dan sampai sekarang kesimpulannya setiap bangsa ataupun negara-negara yang datang menjajah ataupun datang ke tanah Melayu ini sedikit sebanyak pengaruh ataupun budaya maupun adat mereka telah diambil oleh masyarakat di tanah Melayu ni sebenarnya. Kalau kita dah tengok daripada British, India, Jepun dan juga yang lain banyak memberi pengaruh ataupun kesannya kepada tanah Melayu ni sampai ke sekarang. Seperti kita lihat Melaka dengan Portugis, Pulau Pinang, British, Kelantan juga, Belanda. So kita dapat tengok pengaruh-pengaruh tu ataupun masyarakat pada zaman tu mengambil budaya mereka dan sehingga sekarang diteruskan oleh anak cucu sebab tu budaya tu tidak habis, dia tetap bersambung kerana dia bermula daripada generasi terdahulu sehingga sekarang. Yang itulah maksudnya budaya tersebut tidak pudar zaman. Jadi kita akhiri sini bincang kita.